Kawasan yang masih belum diteroka dan terpencil memang telah menjadi kawasan dihuni pelbagai makhluk. Selain haiwan, makhluk halus ternyata gemarkan kawasan-kawasan tersebut kerana dianggap bebas dari gangguan terutamanya dari manusia. Ini menunjukkan makhluk halus menjauhkan diri dan koloni mereka dari manusia supaya bebas dari gangguan berkenaan. Tetapi apabila manusia memulakan angkara, koloni mereka yang bertindak semata-mata untuk menyelamatkan keluarga dan koloni mereka itu. Sebab itulah individu yang masuk ke hutan maupun ke bukit bukau dan gunung jika tidak membuat persediaan awal dari pelbagai kemungkinan ada di kalangan mereka yang diganggu oleh makhluk gaib itu. Apatah lagi jika kawasan-kawasan yang tidak diketahui manusia sebagai tempat makhluk halus itu menghuni telah menyebabkan kawasan-kawasan berkenaan menjadi satu kawasan lapang, tentunya menyakitkan golongan makhluk-makhluk berkenaan. Kes-kes gangguan sumbuam ini bukan lagi dianggap sebagai kes-kes terpencil kerana jika manusia mengganggu penempatan makhluk terbabit, sudahnya manusia pula yang ditimpa celaka. Gangguan dan usikan pasti mencabar keberanian manusia yang dianggap sebagai penghuni baru di kawasan terbabit. Malah jika manusia itu tetap dengan kesabarannya, mereka akan tetap berada di kawasan itu dan jika tidak, pastinya akan cabut lari. Pengalaman sumbuam ini biasa terjadi apatah lagi kisah seorang pekerja ladang, Wan Azman Wan Muhammad dari kampung Padang Luas, Jeretih, Terengganu ketika ditemui CRTV di kediamannya itu berkata, kejadian beliau diusik makhluk halus ketika bekerja di sebuah ladang tenakan lembu di Padang Hijau iaitu kira-kira 11 batu dari Pekan Keluang, Johor pada tahun 1975 dulu. Sememangnya kejadian yang tidak dapat dilupakannya sehingga hari ini. Beliau yang merupakan seorang pegawai veterinar bahagian ternakan haiwan Jabatan Perkhidmatan Haiwan Pasir Putih, Kelantan berkata, ketika kejadian beliau ketika itu berusia 22 tahun yang masih bujang dan berada di salah sebuah rumah yang didudukinya seorang diri. Katanya kejadian itu berlaku pada malam hari raya Aidilfitri iaitu sekitar jam 3 pagi. Rumah kaki tangan ladang yang didudukinya itu berada di atas bukit. Hanya beliau seorang diri sahaja di rumah itu kerana rakan-rakannya yang lain telah pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut hari raya Aidilfitri. Baginya yang masih seorang bujang, tidak perlulah beliau pulang kerana kalau pulang pun tiada kerja yang perlu dilakukannya di kampung. Jadi biarlah beliau di rumah itu sahaja. Dalam kejadian jam 3 pagi itu, beliau terdengar pintu rumahnya diketuk untuk menunjukkan ada tetamu pada pagi itu. Katanya, orang yang mengetuk pintu rumahnya itu memanggil namanya Wan sebanyak 3 kali. Di Padang Hijau itu, nama ringkas yang sering dipanggil oleh rakan-rakan dan kaki tangan di situ kepadanya dengan panggilan Wan sahaja. Namun, panggilan 3 kali sebagaimana yang didengarinya agak jelas itu tidak disahutnya. Katanya, pada mulanya beliau mengamati suara panggil itu, adakah pemanggil berkenaan akan masuk ke dalam rumah beliau. Tetapi tidak nampak pun pemanggil terbabit yang masuk ke rumah itu. Dalam masa yang sama, beliau pun agak heran. Siapakah yang memanggil nama beliau sedangkan hanya beliau seorang sahaja yang berada di rumah ladang itu. Pada keesokan harinya, beliau bertanya kaki tangan unit lain yang bertugas di pejabat unit berkenaan, adakah kaki tangan berkenaan yang datang ke rumahnya jam 3 pagi itu. Namun mereka menafikannya. Apabila mengetahui jawapan tersebut, dia terus berfikir siapakah yang datang menemuinya pagi-pagi buta itu. Sehingga sekarang ini pun beliau masih berfikir tentang pengalamannya itu. Siapakah yang datang ke rumahnya pada pagi tersebut? Dan jawapan untuk persoalan tersebut masih belum terjawab sehingga hari ini. Katanya, keluasan ladang ternakan itu kira-kira 5,000 ekar
Jadi semua kaki tangan di ladang berkenaan semuanya pulang ke kampung kecuali beliau, dan kaki tangan pejabat di unit yang lain tidak pulang ke kampung disebabkan pada masa itu beliau masih bujang lagi. Menceritakan perihal ladang ternakan lembu itu, ladang berkenaan baru dibuka kira-kira 1,000 ekar yang terletak di kawasan hutan dan berbukit. Jadi katanya apabila kawasan hutan dan bukit dibina projek, tentunya gangguan makhluk gaib pastinya akan berlaku. Ketika kejadian, beliau diganggu makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kira-kira jam 3 pagi itu, tidak timbul pun di fikirannya hal-hal yang mengarut dan tidak masuk akal seperti mana usikan yang dialaminya itu. Hanya yang difikirkannya ialah mungkin salah seorang mandur yang datang mencarinya di ladang itu. Apabila keesokannya, beliau memaklumkan hal berkenaan, namun mereka tidak mengaku pernah ke rumahnya di ladang tersebut pada pagi-pagi buta itu. Jadi jelaslah baginya bahawa beliau telah diusik oleh makhluk halus pada pagi yang dimaksudkan. Apabila ditanya adakah beliau mengetahui di kawasan ladang berkenaan adalah kawasan penempatan makhluk gaib itu, beliau menjelaskan kemungkinan itu ada sebab kawasan berkenaan masih dipenuhi hutan tebal dan berbukit pula. Apabila projek membangunkan ladang ternakan, pokok-pokok perlu ditebang dan bukit pula perlu ditarah untuk pembinaan prasarana seperti perumahan pekerja dan pejabat. Jadi dalam hal usikan itu, beliau tidak nafikan makhluk halus sememangnya ada di kawasan berkenaan kerana disitulah penempatannya asal mereka. Katanya, beliau pernah mendengar bunyi seperti kuku mencakar dinding beberapa kali. Jadi beliau syaklah makhluk halus memang ada di kawasan ladang itu. Menurutnya lagi, berhubung dengan kejadian berkenaan, beliau tidak pernah rasa tercabar diusik oleh makhluk itu, walaupun pernah mendengar suara memanggil namanya berulang kali sebanyak 3 kali. Pengalaman berkenaan dianggapnya sebagai sebahagian yang perlu dilalui untuk mengukur sejauh mana keberanian yang ada pada dirinya. Justru menurutnya, sebelum memulakan projek mewujudkan ladang ternakan lembu itu, tidak ada mana-mana pihak yang bercerita tentang kejadian sebagaimana yang dialaminya itu. Katanya, hutan berkenaan terletak kira-kira 11 batu dari Pekan Keluang, Johor. Jadi, apabila mewujudkan ladang, lazimnya akan wujud pelbagai gangguan yang tidak sepatutnya sebab sebelum ini kawasan berkenaan tidak pernah diteroka, malah makhluk halus itu memang ada di mana-mana.